Pemberontakan Boxer. Terdapat 3 kandungan utama di dalam video ini. Yang pertama ialah pengenalan pemberontakan Boxer, yang kedua ialah faktor-faktor pemberontakan Boxer, dan yang ketiga ialah kesan-kesan pemberontakan Boxer. Tercetus pemberontakan yang dikenali sebagai pemberontakan Boxer di Cina. Tujuannya menghalau orang asing dan membunuh orang Cina yang beragama Kristen. Pemberontakan ini merupakan reaksi orang Cina terhadap tekanan yang diberikan oleh kuasa-kuasa asing terhadap kerajaan Cina. Anggota ini menganggap orang asing bertanggung jawab terhadap keruntuhan kerajaan Manchu. Mereka juga menganggap orang asing sebagai punca kepada segala kepincangan yang berlaku dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial di Cina. Gerakan Boxer berasal daripada sebuah kongsi gelap Cina yang dikenali sebagai Ai Ho Chuan, yang merupakan persatuan tinju keadilan dan keharmonian. Berikut merupakan 6 faktor-faktor pemberontakan Boxer. Yang pertama ialah sentimen anti orang asing. Pencerobaan kuasa barat sejak Perang Candu yang pertama menimbulkan semangat ini. Kuasa barat berlumba-lumba untuk mendapatkan konsesi di Cina, telah menjatuhkan maruah dan mencemar kedaulatan. Semangat ini juga menebal dalam kalangan sarjana dan pembesar istana. Contohnya Maharani Dowager Zhu. Faktor yang kedua ialah sentimen anti-Kristen. Sikap membalik Kristen yang menyebarkan agama Kristen telah mencemaskan golongan konservatif yang menganggap ajaran Kristen bertentangan dengan ajaran turun-temurun mereka. Seterusnya, sikap orang Cina yang beragama Kristen yang tidak menghormati adat resam yang diwarisi turun-temurun. Orang Cina beragama Kristen juga dibenci karena sombong dan menganggap diri mereka lebih tinggi dari masyarakat Cina yang lain. Yang ketiga ialah penguasaan ekonomi dan kuasa asing. Pemasukan barang-barang asing telah menyebabkan perusahaan tempatan mula merosot, contohnya perusahaan tekstil dan pertukangan tangan. Pasaran tempatan dikuasai oleh orang asing kerana barangan buatan barat lebih murah dan bermutu tinggi berbanding barangan tempatan. Ini telah menyebabkan pengusaha tempatan telah hilang sumber pendapatan. Yang keempat ialah masalah kewangan. Kerajaan Cina menghadapi masalah kewangan dan ekonomi yang serius kerana terpaksa membayar wang yang banyak bagi membayar ganti rugi perang kepada kuasa-kuasa barat. Oleh itu, kerajaan Cina memperkenalkan cukai-cukai baru yang telah membebankan rakyat, yang menyebabkan golongan petani dan penganggur membuat pemberontakan. Yang kelima ialah bencana alam. Kejadian bencana alam yang melanda Cina menyebabkan rakyat terpaksa menanggung penderitaan seperti kebuluran dan kemusnahan harta benda. Rakyat Cina berpendapat bahwa projek-projek pembangunan telah mengganggu keharmonian alam serta menyinggung perasaan dewa-dewi mereka. Contohnya banjir dan kemarau. Yang keenam ialah sokongan istana. Kerajaan Manchu memberikan sokongan kepada pemberontak untuk mengusir keluar orang asing dari Cina. Maharani Dowager telah mengarahkan pemimpin tentera dan pegawai-pegawai istana untuk memberikan bantuan senjata kepada pemberontak. Sokongan ini telah menggalakkan ahli-ahli Boxer menyerang orang asing dan orang Cina yang beragama Kristen. Berikut merupakan 5 kesan-kesan pemberontakan Boxer. Kesan yang pertama ialah kemerosotan kerajaan Manchu. Kebangkitan Boxer mendedahkan kelemahan dan kepincangan dalam kerajaan Manchu. Ini peluang kepada Dr. Sun Yat-sen untuk melancarkan revolusi bagi menumbangkan kerajaan Manchu dan menubuhkan kerajaan Republik di Cina. Selain itu, kemerosotan maruah kerajaan Manchu. Protokol Boxer telah menjejaskan maruah dan kedaulatan Cina. Hal ini kerana kerajaan Manchu terpaksa tunduk kerana pelbagai tekanan dan desakan daripada kuasa barat. Seterusnya, masalah kewangan kerajaan Manchu. Hal ini kerana kerajaan Cina terpaksa membayar ganti rugi kepada kuasa barat sebanyak 450 juta tael dalam tempoh 40 tahun dengan kadar faedah sebanyak 4%. Kerana kesulitan membayar ganti rugi, Rusia menduduki Manchuria sehingga bayaran ganti rugi selesai. Kesan yang keempat ialah perang Rusia dan Jepun meletus. Semasa pemberontakan Boxer, Rusia telah mengambil kesempatan untuk meluaskan kuasa dan pengaruhnya di Manchuria. Jepun bimbang kerana tindakan Rusia ini bertentangan dengan kepentingan mereka. Selanjutnya, hubungan Rusia dan Jepun menjadi lebih tegang apabila Rusia cuba meluaskan pengaruhnya di semenanjung Korea. Kesan yang kelima ialah muncul gerakan pembaharuan. Golongan cerdik pandai mendesak kerajaan Manchu melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh seperti yang dianjurkan oleh Kang Yue.
Perkembangan ini menyebabkan kerajaan Manchu memulakan gerakan pembaharuan sebagai langkah untuk menguatkan diri. Kesimpulannya, pemberontakan Boxer gagal menyekat perluasan Barat. Walau bagaimanapun, pemberontakan ini telah meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan di Cina.